Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak pelajar? Hari ini kita akan belajar bab 3, proses reka bentuk. Siapa yang telah ulang kaji bab 3 proses reka bentuk ini? Okey, 3.1 Project Brief. Standard pembelajaran 3.1.1 Definisi Project Brief. 3.1.1.2 Ciri-ciri Project Brief. Objektif pembelajaran. Murid dapat mentakrif maksud Project Brief. Kedua, mengenal pasti ciri dalam Project Brief. Kriteria kejayaan. Murid dapat menyatakan maksud Project Brief. Yang kedua, menyatakan ciri Project Brief. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Apa yang murid-murid tahu tentang gambar ini? Kita tengok di sini perbincangan antara reka bentuk. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan maklumat tentang perincian dan objektif projek yang akan dilaksanakan. Brief ini sangat penting bagi memastikan hasil produk memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh pelanggan. Kita pergi ke slide seterusnya. Apa itu Project Brief? Apa yang awak tahu tentang Project Brief? Poin 1. Definisi Project Brief. Proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan yang turut dihadiri oleh reka bentuk. Poin kedua, reka bentuk berperanan menterjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran atau contengan. Di sini bermaksud seorang pereka bentuk dia berperanan untuk menterjemahkan bentuk produk yang ingin dihasilkan kepada pelanggan dalam bentuk hasil lakaran ataupun contengan. Maksud dia lakaran yang freehand, melakar sahaja. Slide seterusnya, tujuan utama Project Brief untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk yang ingin dibangunkan bersandarkan ciri-ciri Project Brief. Pergi ke slide seterusnya adalah apakah ciri-ciri Project Brief yang murid-murid tahu? Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Ciri-ciri Project Brief mengandungi 7 ciri. Yang pertama, tajuk projek. Yang kedua, gambaran keseluruhan projek. Ciri yang ketiga, kriteria produk. Ciri keempat, perancangan pengurusan projek. Ciri kelima, analisis kajian. Ciri keenam, lakaran idea. Dan ciri ketujuh adalah mock-up ataupun model. Kita pergi ke slide seterusnya. Pertama, tajuk projek. Tajuk projek, produk yang ingin dihasilkan. Okey, di sini apa yang kita ingin hasilkan? Contohnya botol, cawan
ataupun beg. Pengurus dan mereka bentuk mendapat maklumat daripada pelanggan tentang jenis produk yang ingin dibangunkan. Contohnya, pelanggan meminta kita untuk membuat beg. Tajuk projek brief ini harus spesifik dan bukan dinyatakan secara umum. Poin seterusnya, memberi gambaran awal bentuk dan fungsi produk yang akan dihasilkan. Contohnya beg, kita lukis dan memberi gambaran awal kepada pelanggan. Nampak menghasilkan beg tu. Poin seterusnya, keistimewaan produk yang akan dihasilkan juga boleh menjadi sebahagian tajuk supaya mempunyai daya tarikan terhadap produk apabila dipasarkan. Poin seterusnya, gambaran keseluruhan projek. Gambaran keseluruhan projek ni, pengurus projek mestilah memahami gambaran keseluruhan projek yang ingin dihasilkan. Poin kedua, terbahagi kepada dua. Pengurus projek, gambaran awal produk iaitu lakaran, foto, bahan konkret ataupun tayangan video. Gambaran awal produk perlu dibincang bersama-sama pelanggan, pengurus projek dan mereka bentuk. Ia sangat penting untuk mengelakkan mereka bentuk tersalah taksir kehendak pelanggan. Contoh, mereka bentuk melukis ataupun melakar tanpa diketahui oleh pelanggan. Okey, slide seterusnya. Ini adalah perbincangan lakaran awal dipersembahkan melalui gambar rajah. Okey, gambar yang kedua tu lakaran gambaran awal dipersembahkan melalui tayangan video dengan menggunakan komputer riba. Dia menunjukkan video apa yang ingin dihasilkan, yang ingin ditunjuk kepada pelanggan. Contohnya yang di dalam gambar tu, dia membuat bakul, dia menunjukkan lakaran awal, gambaran awal tu, bentuk bakul yang ingin dihasilkan. Kita pergi ke poin seterusnya, kriteria produk. Poin pertama, melibatkan elemen dan prinsip dalam reka bentuk yang akan diaplikasikan pada produk. Maksudnya di sini, elemen dan prinsip apa yang ada pada reka bentuk untuk diletakkan pada produk yang ingin kita buat. Poin kedua, jenis kriteria akan dibincangkan semasa sesi mendapat maklumat daripada pelanggan. Contohnya kriteria apa yang ingin kita tahu daripada pelanggan tu. Poin ketiga, turut mengambil kira produk sedia ada dalam pasaran sebagai rujukan. Contohnya kita nak buat bakul, kita tengok bakul yang sedia ada dekat pasaran, bentuk dia macam mana. Jadi kita tunjuk dekat pelanggan tu, ni bakul yang sedia ada dekat pasaran. Jadi kita nak buat ubah dia ke ataupun kita nak buat sama macam produk yang sedia ada. Poin seterusnya adalah perancangan dalam pengurusan projek. Poin pertama ini merangkumi skop projek, kos pengeluaran, masa, perancangan jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja. Skop kerja merujuk kepada skala pengeluaran produk sama ada dihasilkan secara besar-besaran
berskala sederhana ataupun kecil. Ketiga, pengurus projek memainkan peranan dalam penentuan skop kerja dengan mengambil kira jenis, harga, pengeluaran produk, kualiti dan kecepatan penghasilan. Di sini pengurus projek ataupun pengurus projek sebelum membuat lakaran ataupun berbincang dengan pelanggan, pengurus perlu mengambil kira harga pengeluaran produk tu. Contohnya bakul, dekat pasaran harga RM2, bakul yang kecil tu kita kena ambil kira untuk membuat pengeluaran produk. Kualiti, contoh bakul yang dekat kedai RM2 kita boleh tengok harga dia RM2, berkualiti ke tidak. Di situ pengurus projek perlu mengambil kira harga pengeluaran produk, kualiti, elok ke tidak elok dan cepat untuk menghasilkan produk tersebut, tidak mengambil masa yang lama. Poin seterusnya, analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Poin pertama, mengandungi dua perkara penting yang mesti dilakukan, iaitu kajian reka bentuk produk dan kajian pasaran. Di sini kita perlu mengkaji reka bentuk produk yang sedia ada dan produk yang kita ingin bangunkan. Dan kita mengkaji dekat pasaran dengan harga, reka bentuk dan lain-lain. Poin kedua, kajian reka bentuk produk merujuk kepada perbandingan produk sedia ada dalam pasaran. Macam yang saya cakap tadi, cikgu cakap tadi, kita perlu bandingkan produk yang sedia ada dekat pasaran. Contoh kita nak buat bakul yang dekat pasaran tu besar, kecil, kita perlu ambil kira dan harga dia. Poin ketiga, perbandingan dibuat dari segi reka bentuk, fungsi dan ciri-ciri model. Okey. Contoh produk yang kita ingin hasilkan tu bentuk model. Produk yang dekat pasaran kita dah tahu bentuk dia macam tu. Kita akan buat produk yang baru untuk menarik perhatian pelanggan. Kajian ini dapat dilakukan dengan membuat soal selidik dan pemerhatian. Kita juga boleh membuat borang soal selidik dan edar kepada orang awam untuk kita tahu produk macam mana dia nak, ataupun produk yang sedia ada elok, kita buat lagi yang terbaik daripada yang sedia ada tu. Dan kita mendapat pemerhatian daripada borang soal selidik tersebut. Slide seterusnya, lakaran idea. Berdasarkan produk analisis yang dibuat, lakaran idea produk dilukis oleh mereka bentuk untuk dipersembahkan kepada pengurus projek dan pelanggan. Okey. Selepas kita buat analisis, contoh borang soal selidik tadi, kita mendapat idea untuk melukis produk baru. Contohnya bakul yang sedia ada tu, kita buat analisis, lepas tu orang awam memberitahu bakul yang sedia ada ni apa kekurangannya, kelebihan dia, baik tak baik. Mereka bentuk haruslah melukis produk yang baru yang dikomen oleh orang awam tersebut dan dipersembahkan kepada pengurus projek dan pelanggan. Lakaran idea ini biasanya adalah dalam bentuk visual menarik dan memenuhi kehendak pelanggan. Lakaran tersebut hendaklah menarik minat
bentuknya, rupa, besar kecil, tekstur dia, macam mana kita lukis bagi menarik minat pelanggan dan dipersembahkan kepada pengurus projek. Slide seterusnya, penghasilan mockup atau model. Selepas membuat lakaran persembahan idea dan mendapat persetujuan daripada pelanggan, barulah mockup atau model dihasilkan. Poin kedua, mockup dikenali sebagai model olokan yang diperbuat daripada bahan yang mudah didapati. Bahan kita semula, bahan mudah dibentuk seperti polisterina, gabus, span dan kayu. Model boleh dihasilkan dan sama ada dalam bentuk model berfungsi ataupun separa berfungsi. Apa yang awak tahu bentuk model berfungsi dan separa berfungsi? Okey, di sini cikgu akan menerangkan model berfungsi seperti contoh kita buat pen tu kita boleh guna terus. Itu model berfungsi. Jikalau kita buat kereta, contoh kereta, model kereta tu boleh bergerak ke depan, ke belakang, boleh buka pintu, bonet, semua. Tu model berfungsi. Model separa berfungsi ni, contohnya model separuh siap. Contohnya kalau kita buat beg, kita buat separuh saja yang berfungsi. Seperti tempat pemegang sahaja, bentuk lakaran beg tu dan ada pemegang, tidak ada zip. Itu separa berfungsi. Kalau kita buat pen tu hanya boleh tekan saja dan tidak mengandungi dakwat ataupun lain-lain. Okey, ni contoh gambar. Apa yang awak tahu tentang gambar ni? Gambar pertama adalah mockup botol. Ini berfungsi. Ini sebagai model berfungsi. Kerana dia ada pemegang ni, dia boleh tekan. Kalau kita letak air, kita tekan, dia keluar air. Itu model berfungsi. Gambar yang kedua ini, kerusi. Ini adalah mockup separa berfungsi. Kita tak boleh duduk lah. Kalau contoh mockup yang gambar kedua ni, kerusi ni kita tak boleh duduk sebab dia terlalu kecil, tidak saya skala yang asal, saya skala besar. Gambar ketiga ni kereta. Ini mockup kereta yang dihasilkan dengan kotak. Kita boleh tengok kat sini, dia hanya menunjukkan bentuk sahaja, bentuk kereta, dan kita tak boleh membuka pintu ataupun tidak boleh bergerak. Ini model separa berfungsi. Pergi ke slide seterusnya. Ini contoh gambar kapal. Ini model ke mockup? Apa yang murid-murid tahu? Ini contoh model mockup. Mockup kapal, dia separa berfungsi. Kita boleh lihat di sini dia ada kabin dan tak ada ni. Dia separuh siap lah. Kita nampak dia dekat sini separuh siap. Gambar kedua, basikal. Kita boleh tengok dekat sini basikal. Dia ada rim, tayar, tempat pengayuh, tempat duduk dan handle. Ni contoh model yang kita boleh duduk, naik dan kayuh. Gambar ketiga, ini adalah kapal terbang, model berfungsi sebab dia boleh bergerak. Kita tengok ada orang dekat dalam tu.
Dia ada tayar dan sayap dia. Ni model berfungsi. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Apakah projek Apakah definisi project brief yang awak tahu? Apakah ciri-ciri project brief yang anda tahu? Ciri-ciri project brief ada 7 tadi yang cikgu cakap tadi. Okey, cikgu beri tugasan membuat lakaran awal ID masing-masing. Okey, setiap individu membuat lakaran untuk kita buat model pada minggu hadapan. Okey, cikgu memberi latihan pengukuhan di dalam buku teks muka surat 64. Murid-murid boleh buka surat 64 untuk menjawab latihan tersebut. Dan pada minggu depan juga bawa bahan kita semula untuk kelas amali akan datang. Minggu depan awak bawa bahan kita semula seperti yang cikgu cakap tadi. Bahan kita semula apa yang cikgu bincang tadi? Bahan kita semula, contoh bahan kita semula: polistiren, kayu, kotak, surat khabar, botol, straw dan lain-lain. Awak boleh bawa lah apa yang awak ada. Sekarang ni kita susah untuk keluar kan, COVID. Okey, sekian saja untuk kelas hari ini. Terima kasih daripada cikgu. Jangan lupa tu bawa minggu depan tu.